Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita berjumpa untuk berbincang tentang kesusastraan Melayu Komunikatif semester 3 bahagian B iaitu pengurusan. Saya Dr. Noli binti Osman akan bersama-sama kampung berbincangkan tentang 5 prinsip asas pengurusan yang ada dalam bahagian B ini. Okay, untuk bahagian B ini, 5 prinsip asas itu adalah perancangan, pengorganisasian, tenaga kerja, kepemimpinan dan kawalan. Okey, jadi kelima-lima prinsip asas ini, soalan boleh tanya sama ada pada terapan teks, pada organisasi ataupun pada pengurusan projek. Dan selalunya kalau pelajar jawab pada pengurusan projek, pelajar akan memperoleh banyak markah lagi berbanding dengan soalan yang berkehendakkan pelajar menjawab pada terapan teks. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, kita tengok dulu hasil pembelajaran. Okey, untuk hasil pembelajaran, pelajar kena jelaskan maksud konsep asas pengurusan. Maknanya di sini kadang-kadang soalan boleh tanya tentang definisi konsep pengurusan ataupun perancangan, tenaga kerja, kepemimpinan. Okey, dan yang kedua, pelajar perlu menghuraikan prinsip asas pengurusan dalam sesebuah organisasi. Okey, di sini sebab tu kita boleh tengok kadang-kadang soalan dia akan tanya huraikan 5 prinsip asas pengurusan. Di mana fakta dia ialah perancangan, pengorganisasian, tenaga kerja, kepemimpinan dan kawalan. Dan kadang-kadang soalan juga boleh tertumpu pada satu-satu prinsip asas tersebut. Kadang-kadang dia boleh tanya proses merancang, kepentingan merancang, okay, lukis raja organisasi dan sebagainya. Dan kita kena tahu, okay, pelajar kena tahu 5 prinsip asas ni kadang-kadang dia boleh tanya melalui terapan teks, berdasarkan terapan teks. Jadi di sini kalau untuk terapan teks, pelajar kena kenal pasti unsur pengurusan dalam teks kajian tu. Contoh kalau kita tengok dalam teks Surat Salatin, kita boleh tengok tentang struktur pemerintahan negeri Melaka ataupun organisasi kepemimpinan yang terdapat dalam Melaka. Okey, jadi di sini kita boleh tengoklah raja-raja macam mana dia mengurus tadbir negeri Melaka. Dan kalau kita tengok dalam SBDKL, kita akan nampak pada ahli perniagaan ataupun ahli politik. Okey, jadi di situ kita boleh nampak tentang cara bagaimana mereka mengurus syarikat. Dan kalau untuk organisasi sastra pula, pelajar kena menjelaskan aspek perancangan kerja dalam organisasi sastra tersebut. Contoh lagi satu, kalau untuk organisasi sastra ni kadang-kadang kita ada Asas 50, DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pelajar kena tahu macam mana perancangan kerja yang terdapat dalam organisasi sastra tersebut. Dan satu lagi menghuraikan aspek pengurusan untuk projek. Okey, yang ini soalan sering ada dekat dalam peperiksaan. Dan kalaulah pelajar pilih soalan ini, kebanyakannya pelajar akan memperoleh markah yang baik. Sebab apa? Bukan sahaja fakta dia, kalau fakta tu tepat, contoh peristiwa tu pelajar hanya berdasarkan kepada projek yang dihasilkan oleh sekolah ataupun pelajar tu sendiri. Contoh kalau dia tanya tentang deklamasi sajak, pelajar kena bagi contoh AJK yang terdapat dalam organisasi untuk melancarkan program deklamasi sajak tersebut. Jadi yang ni mudah lagi. Sebab apa kadang-kadang kebanyakan pelajar dia tak kuasai teks. Jadi dia tak tahu nama watak, contoh peristiwa. Jadi bila dia ambil soalan ini, maka dia boleh guna contoh secara umum dan dia akan memperoleh markah apabila dia memberikan nama, watak dan orang kata tugas yang dimainkan oleh watak tersebut. Okay, sebelum tu kita tengok definisi pengurusan dulu. Okay, apa yang dimaksudkan dengan pengurusan?
Okay, pengurusan ini ialah orang kata proses mengurus. Okay, mengurus sebuah syarikat secara bekerjasama, iaitu daripada pengurus sampailah AJK di bawah dia. Okay, bersama-sama orang kata melakukan kerja dan mengagihkan tugas mengikut kesesuaian, kebolehan dan kemahiran agar dapat mencapai matlamat dan objektif. Jadi di sini kita boleh simpulkan bahawa pengurusan adalah proses mengurus sebuah organisasi secara bersama-sama bagi mencapai matlamat dan objektif. Okay, dan proses ini dilakukan secara sistematik ketika mengagihkan tugas dan jawatan tersebut. Dalam pengurusan, saya dah cakap dari tadi, kita ada 5 prinsip asas pengurusan tu. Jadi kalau pelajar tengok, kalau pelajar boleh buat jadual macam ni, pelajar dah nampak dengan jelas. Kalau soalan tanya tentang 5 prinsip asas pengurusan, fakta dia memang perancangan, pengorganisasian, tenaga kerja, kepemimpinan dan kawalan. Okay? Jadi di dalam huraian pelajar, dia ada kata kunci dia yang tertentu yang pelajar kena ingat. Kalau perancangan, perancangan itu mestilah perancangan yang strategik ataupun dia bijak merancang kerja ataupun mengedarkan tugas secara sistematik. Dia punya kata kunci dekat sini, dia kenalah orang kata perancangan tu sistematik hingga dapat mencapai matlamat dan objektif. Jadi perancangan dilakukan untuk mencapai matlamat dan objektif. Dan bila kita merancang dengan baik, maka projek ataupun organisasi itu akan berjalan dengan lancar dan objektif tercapai. Jadi dalam huraian tu kita kena letaklah kata kunci ni. Perancangan yang baik ni perlu sebab apa? Agar tidak melakukan kerja yang sia-sia. Jadi di sini pelajar dah boleh nampak ada ayat huraian, ada ayat kepentingan, ada ayat kesan. Yang tak adanya ayat perbincangan ataupun ulas dan ayat contoh. Untuk pengorganisasian pula, pelajar kena faham. Bila organisasi, dia akan ada carta organisasi ataupun orang kata jawatan-jawatan. Jadi di sini kata kunci yang kena ada dalam huraian pelajar ialah dia kena panggil mesyuarat dan agihkan tugas tersebut agar tidak berlaku pertindihan tugas. Kesan dia susun atur kerja akan menjadi lebih terancang. Macam tenaga kerja pula, dia punya kata kunci dia kena ada tenaga kerja yang berkebolehan, berkemahiran dan minat. Jadi di sini kata kunci dalam huraian bila kita nak pilih tenaga kerja, maka tenaga kerja itu perlu memiliki kebolehan, kemahiran untuk melaksanakan tugas tersebut. Kenapa? Sebab kita tak nak berlaku pembaziran sumber ataupun kerja tu tak jalan dengan baik. Kalau dari segi kepemimpinan pula, kita akan tengok kata kunci dia ialah komunikasi dua hala yang baik. Sebab apa? Seorang pengurus dia perlu memberi arahan dan orang bawahannya perlu mendengar dan patuh pada arahan tersebut. Jadi kata kunci dia komunikasi dua hala yang baik. Dan akhir sekali kawalan dia berlaku pada 3 peringkat iaitu sebelum, semasa dan selepas. Jadi dalam kata kunci di sini, dia kena ada sebelum, kena rancang macam mana kawalan semasa, kena ada plan A ataupun B dan selepas kita selalunya akan adakan postmortem ataupun penambahbaikan. Kalau kita lihat analisa soalan tahun lepas berkait dengan pengurusan, dia banyak. Tapi kalau untuk khusus pengurusan, dia pernah keluar pada 2013 ulangan, 2014 hingga dan 2017. Tapi kalau siapa yang ambil soalan ni, maknanya mudah dapat markah sebab apa? Fakta dia memang fakta yang 5 prinsip asas tu. Dan ada juga yang ditanya tentang 5 prinsip asas ni pada
kepemimpinan. Jadi dalam kepemimpinan kita kena tambah nilai. Contoh macam bijak dalam merancang. Sebab apa kita nak tengok pemimpin tu. Macam mana pemimpin tu? Pemimpin tu bijak dalam merancang. Masih berdasarkan kepada 5 prinsip asas tapi ditambah dengan nilai. Okay, kita tengok kehendak soalan. Contoh di sini kalau soalan huraikan. Okay, pelajar boleh nampak di situ dia suruh huraikan prinsip asas pengurusan. Bila dia suruh huraikan prinsip asas, maknanya pelajar kena bagi fakta prinsip asas pengurusan tu, 5 prinsip asas pengurusan, kena bagi ayat huraian, okay, dan kemudian pelajar juga kena bagi contoh. Contoh dia daripada mana? Daripada pengurus firma serba dagang international. Maknanya di sini yang berkait dengan Cik Muhammad lah. Dan kemudian pelajar kena tengok ada juga ditekankan di sini iaitu tentang kesan. Kesan ni di mana? Yang boleh anda aplikasikan. Maknanya dekat situ pelajar ni kena bagi ayat. Sama ada pelajar bagi ayat kesan tu kata saya kena ikut cara Cik Muhammad ni agar apa, ataupun pelajar boleh bagi diri pelajar lagi diri pelajar sebagai pengurus dalam ayat huraian. Jika saya seorang pengurus, apa-apa saya akan boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi sekurang-kurangnya satu ayat yang mewakili boleh anda aplikasikan. Okay, di sini kita tengok untuk pendahuluan, pelajar kena bagi definisi konsep tentang pengurusan dan kemudian sebab ada teks saudagar besar dari Kuala Lumpur iaitu Cik Muhammad, berkaitan dengan Cik Muhammad. Jadi pelajar kena bagi tentang Cik Muhammad ni dan kemudian atau pelajar bagi isi-isi penting iaitu 5 prinsip asas pengurusan. Sekarang kita tengok cara menjawab. Okay, untuk fakta kita contoh diberi di sini adalah fakta perancangan. Okay, jadi kita sama ada pelajar bagi perancangan saja, tak ada masalah sebab memang fakta dia perancangan ataupun pelajar nak letak perancangan yang teliti ataupun bijak merancang. Okay, tapi di sini ayat yang saya kata anda aplikasikan tu, kita boleh tengok sama ada pelajar nak letak dekat dalam huraian pelajar. Contoh sebagai seorang pengurus, saya akan membuat perancangan yang teliti untuk menetapkan matlamat dan objektif syarikat. Okay, di mana saya akan menentukan bagaimana nak capai kumpul analisis maklumat. Jadi ini adalah huraian yang menerangkan tentang fakta. Tapi ayat tu sebab dia ada saya tu, jadi di situ dah menjawab yang anda boleh aplikasikan. Okay, kalau pelajar tak letak dekat sini pun, dekat dalam ayat huraian, tak ada masalah. Sebab apa? Kita akan tengok pada ayat kesan. Okay, sama ada ayat kesan hal ini penting bagi mencapai misi, okay, syarikat saya, ataupun kita tengok last sekali. Okay, kesimpulannya, perancangan yang teliti dan berkesan menjadikan syarikat saya lebih dikenali di mata dunia dan mendapat lebih banyak tender dari negara-negara luar. Okey, jadi di sini ayat kepentingan, ayat kesan ini telah menjelaskan boleh anda aplikasikan. Jadi bila pelajar letak saja saya dekat sini, maka pelajar dah menjawab soalan. Tak perlu letak pada ayat huraian. Ataupun pelajar nak letak dalam ayat huraian dan ayat kesan pun tak ada masalah. Okey, pelajar boleh guna kedua-dua cara untuk menjawab soalan ini. Okay, seterusnya kita tengok kelemahan pengurusan Sultan Mahmud. Okay, jadi di sini fakta dia, kalau pelajar tengok, last sekali dia nanti cakap bincangkan pernyataan tersebut berdasarkan prinsip asas pengurusan. Bila dia letak prinsip asas pengurusan, masih lagi tertumpu kepada 5 prinsip asas tersebut. Tapi disebabkan dia kata kelemahan pengurusan Sultan Mahmud, maka kita nak bagi yang negatif. Okay, perancangan yang lemah,
Kita tak kata bijak merancang dah di sini. Sebab apa? Dia nak kelemahan pengurusan. Sultan Mahmud seperti yang digambarkan dalam teks Sulalatus Salatin membawa kejatuhan negeri Melaka. Jadi di sini dia nak yang negatif. Bincangkan. Maknanya di sini kita dah tahu. Kata tugas dia bincangkan. Okay, kena bagi fakta yang negatif, 5 prinsip asas yang negatif. Okay, yang kedua, ayat huraian yang menerangkan fakta tersebut dan kemudian ayat perbincangan sebab apa kata tugas nak bincang iaitu ayat pro dan ayat kontra. Kadang-kadang ayat huraian ni boleh jadi ayat pro dan kita letakkan jika maka menjadi ayat kontra. Dan kemudian kita kena bagi contoh berdasarkan kepada watak Sultan Mahmud sahaja. Dan akhir sekali kita kena bagi kesan. Kesan di mana itu menyebabkan kejatuhan kerajaan Melayu Melaka. Baik, daripada soalan tadi, kita tengok cara menjawab. Okey, kita dah tahu pelajar kena bagi yang negatif sahaja. Jadi di sini antara kelemahan pengurusan Sultan Mahmud, ialah penetapan tenaga kerja yang tidak cekap. Jadi antara kelemahan pengurusan Sultan Mahmud tu yang itu ayat yang kita letak dekat atas lepas isi-isi penting. Jadi di sini yang dia punya fakta dia ialah penetapan tenaga kerja yang tidak cekap. Dan kemudian pelajar bagilah huraian menerangkan macam mana tenaga kerja tu yang tak cekap tu. Tu ayat huraian dan kita tengok pada ayat yang berwarna jingga itu dia menerangkan tentang perbincangan. Ayat perbincangan. Jika lepas tu orang kata sebaliknya maka apa akan berlaku dan ayat yang akhir untuk ayat perbincangan tu itu adalah ayat yang kita kata pro dan kontra. Dan kita bagi ayat contoh di mana Sultan Mahmud, memang cerita pasal Sultan Mahmud saja sebab dia nak yang itu dan kesan dia. Kelemahan ini mendorong tindak bala Peringgi untuk menyerang Melaka sebab mereka tahu tenaga kerja yang ada di negeri Melaka tu dah tak cekap selepas ketiadaan Tun Mutahir. Seterusnya kita tengok soalan lagi satu berdasarkan SBDKL huraikan prinsip asas pengurusan. Jadi di sini pelajar dah tahu dia suruh huraikan prinsip asas. Maknanya di sini fakta dia ialah 5 prinsip asas tersebut. Tapi dia ada dia punya tapi dia sebab apa? Ayat kesan kena anda boleh aplikasikan sebagai pengurus syarikat Lombong Lembah Tualang. Jadi ini dia kata syarikat Lombong Lembah Tualang pula. Dia bukan syarikat serba dagang enterprise dah. Jadi di sini kita tengok syarikat Lombong Lembah Tualang ni dia masih belum wujud. Jadi dia punya jawapan dia orang kata baru kita huraikan tu kita kata macam baru nak buka jadi dia buat apa. Dia tak boleh kata benda tu dah ada sebab apa dalam cerita tu dia masih belum wujud. Dia baru dalam proses nak buka syarikat Lombong Lembah Tualang. Jadi pelajar boleh jawab macam cara yang mula tadi sama ada pelajar letak saya sebagai pengurus dalam ayat huraian ataupun pelajar hanya letak pada ayat kesan. Kesannya jika saya buat perkara ni maka apa akan berlaku. Jadi itu saja pun dah menjawab untuk yang anda aplikasikan sebagai pengurus syarikat. Pelajar kena faham kehendak soalan, kata tugas yang diberi, apa yang soalan tu nak. Jadi baru pelajar boleh jawab dengan tepat. Jadi di sini kalau kita tengok dia punya fakta ialah prinsip asas pengurusan, melantik dan memilih tenaga kerja yang cekap dan berwibawa. Jadi itu adalah fakta dia, kata kunci dia. Jadi bila dah kata melantik tenaga kerja yang cekap, maka ayat huraian kena tunjuklah macam mana melantik tenaga kerja yang cekap dan berwibawa itu. Dan pelajar boleh letakkan ayat saya selaku pengurus ataupun pelajar boleh buat huraian secara umum dan kemudian pelajar bagi contoh-contoh berdasarkan Encik Muhammad. Sebab apa?
dia proses nak membuka syarikat Lombong Lembah Tualang. Jadi pelajar tengok contoh dia. Encik Muhammad telah mengadakan sesi temuduga bagi melantik seorang setiausaha syarikat Lombong Lembah Tualang. Okey, syarikat Lombong Lembah Tualang dia tak ada lagi SU, dia tak ada lagi setiausaha. Dia baru proses nak buka, jadi dia baru nak melantik. Sebab tu dia adakan temuduga. Jadi ayat belajar tu dia kena nampak, memberi gambaran bahawa syarikat itu masih dalam proses nak buka. Kalau pelajar nyatakan ayat macam syarikat itu dah memang wujud, macam syarikat serba dagang kan dengan tender lada hitam dia, maka itu adalah salah. Okey, pelajar kena tahu macam mana nak menjawab soalan untuk 5 prinsip asas pengurusan. Kerana soalan 5 prinsip asas pengurusan ni adalah soalan yang paling mudah dijawab. Okey, sekarang kita akan pergi pada satu-satu 5 prinsip asas tu, satu persatu. Okey, sekarang kita tengok perancangan terlebih dahulu. Okey, soalan juga boleh bertanyakan tentang perancangan saja, iaitu proses perancangan, kepentingan perancangan. Okey, jadi kan pelajar kena tahu teori perancangan ni. Di sini perancangan bermaksud merancang kaedah-kaedah yang terperinci. Okey, jadi perancangan ialah kaedah yang terperinci dan diatur bagi mencapai matlamat dan objektif. Perancangan ini melibatkan merancang matlamat, aktiviti, tugasan. Okey, orang kata kesemuanya dirancang dengan baik dan sistematik agar matlamat organisasi ataupun projek akan tercapai. Sekarang kita tengok fakta yang ada di bawah perancangan. Kadang-kadang soalan boleh tanyakan tentang proses, kepentingan merancang, kesan merancang. Okey, jadi dan kadang-kadang dia boleh tanya perancangan ni base kepada 5 prinsip asas tu. Sebab tu saya letak yang akhir sekali tu pasal pengurusan juga. Jadi di sini kita tengok kalau proses langkah-langkah merancang, yang pertama ialah menetapkan matlamat dan objektif. Yang kedua merangkas strategi. Kalau kita tengok yang ini kita boleh jadikan fakta dan ayat kepentingan tu kita boleh kita boleh letakkan dalam huraian, begitu juga dengan kesan. Tapi kalau soalan bertanyakan tentang kepentingan merancang, maka kepentingan merancang itu pula akan jadi fakta, iaitu kenapa perancangan ini penting, kerana dia akan jadi panduan untuk menentukan matlamat dan objektif ataupun hala tuju. Dia lebih kurang sama je. Jadi di sini perancangan sebab apa kita dah kata kunci dia ialah mencapai matlamat dan objektif. Dia kena rancang supaya capai matlamat dan objektif. Okey, begitu juga dalam definisi konsep. Dia dah cakap dah tentang tu. Okey, jadi pelajar hanya perlu ingat dan pelajar akan mudah ingat apabila pelajar rujuk kepada jadual ni. Sebab apa? Dekat situ perkataan-perkataan yang diletakkan boleh dijadikan fakta. Jadi kalau kita tengok analisa soalan-soalan lepas untuk perancangan, dia pernah keluar tentang bincangkan prinsip asas mengikut perancangan atau pengorganisasian. Yang itu yang tadi kita tengok berdasarkan kepada 5 prinsip asas, tapi dia tanya tentang perancangan. Okey, perancangan ni menetapkan matlamat dan objektif dalam merancang, menentukan tugasan dan aktiviti yang itu macam perorganisasian. Jadi di sini kita boleh tengok dia tanya tentang perancangan, tapi perancangan itu berkait dengan prinsip asas. Dia bukan nak perancangan pengorganisasian tenaga kerja. Dia nak perancangan, tapi perancangan tu ikut susunan macam kita buat dalam 5 prinsip asas tu. Kalau soalan yang pengorganisasian pun ada. Yang ni dia kata atau. Jadi siapa yang jawab perancangan boleh, pengorganisasian pun boleh. Kalau kita tengok tentang projek berbala pantun pada 2015, dia nak kepentingan perancangan.
Kenapa perancangan tu perlu? Jadi nak menjadikan lebih sistematik agar tercapai matlamat dan objektif. Agar tidak berlaku pertindihan kerja ataupun orang kata memberikan tugasan yang bersesuaian dan sebagainya. Jadi perancangan ni boleh ditanya pada 4 perkara tadilah. Okay, kalau kita tengok kehendak soalan, kalau soalan bincangkan, pelajar dah tahu. Kalau bincangkan, kena bagi ayat pro dan ayat kontra. Kalau macam ni, contoh pun dia dah tetapkan, iaitu daripada hikayat Pelanduk Jenaka. Jadi pelajar kena tengok contoh yang ada dekat dalam tu sahaja. Dan di sini dia kata memaparkan kebijaksanaan pemimpin dalam menyelesaikan masalah rakyat. Bincangkan kepentingan perancangan. Okey, soalan, orang kata fakta selalunya berada selepas kata tugas. Jadi pelajar kena tengok apa yang dia nak. Di atas tu dia kata nampak macam kebijaksanaan pemimpin, macam nak tanya soalan tentang kepemimpinan. Tapi di bawah baru kita nampak bahawa soalan ini sebenarnya bertanyakan tentang kepentingan perancangan yang dilakukan oleh Tuan Syekh Alam di Rimba. Okey, jadi fakta dia seperti di bawah lah. Contoh yang jawapan kita boleh tengok, yang pertama ialah penentu hala tuju sebuah organisasi. Maknanya dekat sini, kepentingan perancangan ialah menjadi penentu ataupun menjadi panduan untuk menentukan hala tuju sebuah organisasi. Jadi huraian tu kena bagi huraian menghuraikan macam mana menentukan hala tuju sebuah organisasi itulah. Dan kemudian pelajar kena kaitkan dengan cerita hikayat Pelanduk Jenaka. Jadi di sini dia nak menentukan hala tuju untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jadi di sini dia meletakkan 7 hari untuk mengatur dan merancang strategi. Jadi kesan dia berjaya untuk orang kata melaksanakan apa yang dirancang dengan baik dan teratur. Okay, sekarang kita tengok pengorganisasian. Pengorganisasian ni kata kunci yang perlu pelajar ingat ialah mengatur AJK, kemudian panggil mesyuarat dan berikan tugasan yang bersesuaian agar tidak berlaku pertindihan tugas. Okey, ni kata kunci ataupun ayat yang perlu ada dalam huraian pelajar. Apa yang dimaksudkan dengan organisasi? Organisasi ialah menyusun sumber-sumber untuk mencapai matlamat dan objektif. Jadi di sini kita boleh letak proses menyusun dan mengagihkan kerja kepada tenaga kerja yang bersesuaian. Okey, penyusunan dan pengagihan sumber tenaga kerja ini perlu dilakukan agar matlamat tercapai. Jadi di sini pengorganisasian ni kadang-kadang soalan akan bertanyakan dan meminta pelajar melukis struktur organisasi sesebuah organisasi itu. Di bawah pengorganisasian, sama macam perancangan, dia juga ada fakta-fakta tertentu dan soalan boleh tanya berdasarkan fakta yang ada di bawah pengorganisasian ni. Okay, soalan boleh tanya proses, langkah-langkah pengorganisasian, kepentingan pengorganisasian, okay, dan mungkin dia boleh tanya tentang peranan ataupun ciri-ciri pengorganisasian. Okey, jadi di sini kita tengok kalau proses langkah-langkah ataupun peranan pengorganisasian, iaitu yang pertama dia membentuk struktur organisasi, iaitu bina carta. Carta, lantik AJK, orang kata nak agihkan tugas agar tugas tu bersesuaian dengan aktiviti yang nak dilaksanakan. Okey, yang kedua kalau kita tengok peranan dia ialah untuk menentukan aktiviti yang nak dilaksanakan dan agih tugas tersebut.
Ya. Jadi di sini dia akan panggil mesyuarat. Macam yang kita katalah ada dalam kata kunci, kalau nak jawab pengorganisasian, dia mesti akan ada dalam huraian tu iaitu panggil mesyuarat dan agihkan tugas. Ya. Dan kalau kita tengok kepentingan di sini, dia ni menjadi panduan untuk mengagihkan aktiviti, menagihkan tanggungjawab ataupun tugasan pada orang yang berkelayakan. Dan kalau pelajar tengok, orang kata kalau dia tanya tentang organisasi saja boleh tengoklah sama je, agihkan tugas, bina carta dan mengelaskan aktiviti dan tugasan. Jadi di sini kalau pelajar tengok dalam jadual ni, fakta dia lebih kurang sama kan. Bila organisasi dia akan ada carta, dia akan ada lantikan, dia akan ada agihkan tugas ikut kesesuaian dengan aktiviti. Kalau kita tengok soalan-soalan yang pernah ada dalam STPN lepas, jadi kita boleh tengok 2013 dia kata buat carta. Maknanya pelajar kalau dia kata buat carta, kena adalah carta organisasi dan kemudian huraikan bidang tugas. Yang ini maknanya kena huraikan peranan dan tanggungjawab dalam carta tersebut. Kalau kita tengok 2013, bincangkan. Maknanya kata kunci dia kena bincangkan. Ada ayat pro dan ayat kontra. Pengorganisasian Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi di sini dia ambil struktur ataupun organisasi yang ada dalam bidang sastra. Jadi Dewan Bahasa dan Pustaka ni kita kena tahu yang pertama fakta dia ialah struktur organisasi dalam Dewan Bahasa dan Pustaka tersebut. Dan kemudian kena huraikan tugas-tugas dan apa yang mereka lakukan. Kalau kita tengok 2014, bincangkan prinsip asas berikut perancangan atau pengorganisasian. Macam yang saya kata tadi lah, dia suruh buat pilihan. Kalau yang projek pula, dia nak proses langkah-langkah. Jadi yang pertama sekali kita tengok tadi, dia kenalah menetapkan tugasan ataupun aktiviti-aktiviti. Ya. Dan 2018 kita tengok pengorganisasian Kerajaan Melayu Melaka membawa kegemilangan dan kemudian jelaskan pengorganisasian dan carta organisasi. Di sini fakta yang pertama ialah carta organisasi, struktur organisasi itu. Dia mesti akan ada menetapkan ataupun menyusun atau carta organisasi. Kemudian barulah mengagihkan tugas dan seterusnya. Yang ini boleh tengok fakta-fakta ini boleh tengok dalam nota yang saya berikan. Kita tengok contoh, contoh soalan. Kalau di sini soalan adalah menggunakan jelaskan. Jelaskan ni dia lebih kurang sama macam huraian tapi dia memberi penjelasan secara detail iaitu pelajar akan kaitkan fakta dengan contoh peristiwa. Sekolah anda ingin mengadakan pertandingan drama pentas penahari kemerdekaan. Jadi pelajar kena ingat kalau pelajar ambil soalan ini, pelajar kena jelaskan drama pentas sepenuh hari kemerdekaan. Pelajar tak boleh buatlah sat puisi, sajak sebab apa ini hari kemerdekaan. Jadi dalam pendahuluan pelajar kena bagilah drama sempena hari kemerdekaan ini akan diadakan di mana, bila, ataupun objektif dia apa. Salah satu sebab untuk mewakili satu markah. Yang kedua ialah peranan tentang prinsip fakta. Bagi fakta 2 ataupun lebih dapat juga satu markah. Itu atau definisi konsep tentang peranan pengorganisasian tu, itu adalah mewakili 1 hingga 2 markah. Di bawah ni kita boleh tengok saya dah kata tugas jelaskan, dilepas kata tugas barulah fakta, diikuti dengan fakta. Jelaskan peranan prinsip pengorganisasian. Maknanya di sini dia nak peranan pengorganisasian. Untuk apa? Yang pertama kita boleh tengok fakta dia saya dah cakapkan tadi. Yang pertama mesti menyusun atau carta organisasi. Untuk apa peranan dia? Untuk menyusun carta organisasi. Jadi di sini kita tengok cara jawab. Yang pertama, menetapkan, menentukan jenis kerja ataupun tugasan.
Jadi kita dah tengok dalam peranan tu dia ada yang ini. Dan kalau kita tengok ayat tu merupakan ayat huraian menjelaskan kepada fakta dan diikuti dengan ayat penjelasan yang lebih detail dikaitkan dengan contoh. Dan contoh pelajar tengok kalau yang ini mudahnya pelajar memperoleh markah untuk contoh sebab di sini pelajar tak perlu fikir watak apa, peristiwa apa yang berlaku sebab dia tak ada teks. Pelajar hanya ambil contoh iaitu rakan pelajar sendiri dan lantik sebagai AJK apa, untuk apa. Yang tu dia kena ada. Pelajar lantik AJK ni nama sekian untuk buat kerja apa, agar apa. Pasal apa pelajar lantik pelajar sebut untuk menjadi AJK tu. Jadi di sini contoh pengerusi akan melantik Ainur sebagai AJK jamuan. Sebab apa? Sebab dia berpengalaman dalam bidang penyajian makanan. Hal ini kerana beliau sering membantu ayah menyediakan makanan di kedai makan mereka. Jadi Ainur ni memang layak untuk jadi AJK jamuan. Okay, pelajar kena terang macam tu dalam contoh. Kalau katalah pelajar melantik Siti sebagai Siti Usaha kerana dia pandai mengarang surat, menyurat. Ataupun dia orang kata cemerlang dalam bahasa Melayu mungkin. Kalau lantik bendahari kerana dia ni mengambil khusus ekonomi. Contoh macam tu. Dia kena ada. Sebab apa dilantik itu dan kenapa? Okey, jadi barulah contoh itu pelajar akan dapat markah. Dan akhirnya bagilah kesan. Contoh yang kedua, kita tengok contoh orang kata organisasi ini penting menjadi panduan. Peranan dia menjadi panduan dalam mengagihkan aktiviti kepada staf yang berkebolehan. Yang ini lebih kurang sama macam tenaga kerja. Okey, jadi huraikan tentang apa yang dimaksudkan mengagihkan aktiviti pada staf yang berkebolehan dan kemudian kena kaitkan bagi penjelasan yang dikaitkan dengan contoh. Okey, di sini saya bagi contoh satu untuk yang berdasarkan teks. Tengok Cikgu Naskil orang kata dia menjadi PKM dan warden dan dia mempunyai perancangan untuk mendisiplinkan pelajar asrama. Jadi dia layak untuk menjadi PKM dan warden. Dia buat macam mana yang nampak kelayakan dia, dia bagi peluang kepada Tina agar masa depan Tina terjamin. Okey, jadi dengan itu dia dapat menyelesaikan masalah disiplin dengan baik. Okey, yang ini kalau dia nak pada terapan teks. Okey. Asas yang ketiga iaitu tenaga kerja. Okay, untuk tenaga kerja ni pelajar kena ingat kata kunci dia ialah memilih tenaga kerja yang berkemahiran, mahir, minat, berpengalaman, dan berkelayakan ataupun berkebolehan. Jadi kalau tengok pada definisi konsep dia pun sama iaitu proses mengambil tenaga kerja yang bersesuaian, berkebolehan, berkeupayaan dengan aktiviti yang dirancang bagi mencapai matlamat dan objektif. Jadi di sini staffing merangkumi proses merancang, mengambil dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Umumnya aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam sebuah organisasi, tenaga kerja yang berkebolehan dan berkeupayaan perlu untuk mencapai matlamat dan objektif. Sama seperti perancangan, pengorganisasian, tenaga kerja juga di bawah tenaga kerja, dia boleh tanya, soalan boleh tanya pada pelajar tentang proses, peranan, kepentingan, konsep staffing dan kesesuaian tenaga kerja. Tapi kalau pelajar tengok fakta yang diberi, dia lebih kurang sama. Okey, yang saya kata sebelum ni yang pada orang kata kata kunci yang perlu diingat tu ada dekat dalam fakta-fakta yang di bawah ni. Contoh yang pertama kena merancang ataupun memberi tugasan kepada tenaga kerja mengikut orang kata
kemampuan dia, kebolehan dia, kemahiran dia, minat dia, pengalaman dia dan orang kata ilmu yang dia miliki. Supaya orang kata tugas tu dapat dilaksanakan dengan efisien. Okey, jadi di sini kalau kita tengok di bawah proses iaitu pembahagian yang pertama, pembahagian tugas mengikut aktiviti ataupun perjawatan yang wujud. Okey, kalau kita tengok dekat untuk kepentingan merancang aktiviti mengikut kesesuaian kerja. Kalau konsep bahagi tugas, macam orang kata pembahagian tugas dalam proses dan langkah. Kalau kesesuaian pun keupayaan orang kata membahagikan tugas mengikut tenaga kerja yang sesuai ataupun yang berkebolehan. Kalau dekat peranan pun peranan orang kata dalam mentadbir urus tugas-tugas tertentu. Jadi di sini kita boleh nampak dia lebih kurang sama je. Dia mesti akan ada kata kunci tu dan pelajar boleh rujuk orang kata cara jawab dengan lebih detail dalam nota yang saya bagi. Okey. Kita tengok soalan yang berkait dengan tenaga kerja. Dia baru keluar 2021. Sebelum ni dia pernah keluar 2015 iaitu dia suruh hurai kesesuaian tenaga kerja. Di sini kita boleh tengok kena ada minat, kebolehan, kemahiran. Dan kalau tengok pada 2021, bincangkan tenaga kerja yang menepati kehendak organisasi yang wujud dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Itu pun dia merangkumi pada ilmu yang dimiliki, kebolehan, kemahiran dan sebagainya. Jadi di sini kita tengok kalau dalam projek soalan tadi sebelum ni kita tengok soalan yang umum iaitu dia nak 5 prinsip asas pengurusan, ada soalan yang nak ayat perbincangan, ada soalan yang nak ayat huraikan dan ini kita tengok contoh soalan projek ataupun organisasi. Bila kita dah nak jawab soalan ni, kita tengok sama juga kata kunci iaitu huraikan. Dan huraikan selepas kata tugas huraikan dia ada kesesuaian pengagihan tenaga kerja. Itu fakta yang dia nak. Jadi di sini kita boleh tengok dekat bawah dia akan ada kata kunci tu iaitu kebolehan, keupayaan, minat, pengalaman dan sebagainya. Jadi dalam huraian pelajar kena bagi fakta dan kemudian ayat huraian yang menerangkan fakta dan diikuti ayat huraian lagi, satu lagi sebab apa di sini dia kata huraikan. Jadi pelajar kena bagi ayat huraian 2. Jadi dah menerangkan fakta, kemudian satu lagi ayat kena kaitkan dengan fakta dan contoh yang akan diberi dan akhirnya bagi contoh dan kesimpulan kecil. Jadi di sini pelajar dah tahu kalau kita tengok daripada SEM 1 sampailah SEM 3, ayat yang digunakan adalah sama iaitu ada ayat fakta, ayat huraian, ayat penjelasan, ayat ulas, ayat bincang. Yang itu kena bergantung pada kata tugas dan kemudian contoh ni adalah wajib. Dan kemudian akhir sekali diikuti dengan ayat kesan. Sekarang kita tengok kepemimpinan. Dah habis tenaga kerja, kita tengok kepemimpinan. Di bawah kepemimpinan ini, pelajar kena ingat kata kunci dia ialah mempunyai komunikasi dua hala yang baik dengan orang bawahan. Jadi bila ada komunikasi dua hala yang baik, maka barulah pekerja akan menurut ataupun patuh pada arahan yang diberi. Definisi konsep kepemimpinan ialah dia ni didefinisikan sebagai seorang yang berpengaruh. Seorang yang berpengaruh yang akan menyusun atur kerja, tugasan dan aktiviti bagi mencapai matlamat dan objektif. Jadi fungsi pemimpin ni ialah mengagihkan tugas, merancang,
mewujudkan carta organisasi, melakukan kawalan dan sebagainya. Tapi bila soalan bertanyakan tentang kepemimpinan, dia lebih base kepada 5 prinsip asas pengurusan dan ditambah dengan nilai di hadapannya, iaitu bijak merancang dengan orang kata sistematik ataupun dengan baik. Jadi ada perkataan di depan tu bijak ataupun bertanggungjawab, melantik AJK yang bersesuaian, tegas dalam melaksanakan kawalan. Itu selalunya fakta yang digunakan dalam kepemimpinan. Okey, ada fakta yang berkait dengan kepimpinan sama macam yang 5 prinsip asas yang lain, iaitu kita boleh tengok di sini dia lebih kepada 5 prinsip asas tapi ditambah dengan nilai kepemimpinan yang ada pada watak-watak tertentu. Ataupun kalau projek memang pengurus tu dia memang kena ada yang ni, iaitu bijak, berwawasan, bertanggungjawab dan sebagainya. Okey, ciri-ciri pun sama. Kalau kita tengok di sini dia lebih kurang sama, iaitu kalau seorang pemimpin dia kena bijak merancang. Okey, kepentingannya untuk apa dia bijak merancang? Supaya apa yang orang kata diatur ataupun yang hendak dilakukan tu dapat dilaksanakan dengan baik, cemerlang, sistematik. Kesan dia tidak berlaku pembaziran sumber ataupun segalanya akan terlaksana dengan jayanya. Okey. Jadi kalau kita tengok soalan yang berkait dengan kepemimpinan, kita akan nampak selalunya dia akan tanya, last kali dia akan kata 5 prinsip asas, berdasarkan 5 prinsip asas. Dia bagi watak-watak yang tertentu dalam kepimpinan ini dan majoritinya soalan akan bertanyakan tentang dalam teks suatu Salatin sama ada raja ataupun pembesar. Kalau dalam SBDKL dia akan tanya ahli perniagaan lah. Tapi kalau pelajar tengok semua dia kata berdasarkan 5 prinsip asas. Sebab apa? Memang itu dia punya orang kata ciri-ciri yang perlu ada dalam pemimpin, bijak merancang. Kecuali 2014 Sultan Mansur Shah tu dia kata bincangkan usaha-usaha yang dilakukan. Jadi bila usaha-usaha pun sama juga. Dia kena ada dalam orang kata apa yang dia buat. Jadi dia kena bijak dalam merancang strategi bagi menyelesaikan masalah mungkin ataupun mengatur struktur pentadbiran. Okey. Contoh di sini kita tengok, kalaulah soalan tu bertanyakan tentang teks Tuan Syekh Alam di Rimba, kita akan nampaklah bijak sebagai pemimpin bagi menyelesaikan masalah. Jadi di sini kita bagi definisi konsep kalau ayat huraian tentang bijaksana dalam menyelesaikan masalah dan kita bagi contoh. Okey, dan di bawah itu kejayaan memperdayakan gergasi yang berbadan besar. Itu bukan ayat perbincangan tapi itu adalah ayat penjelasan ataupun mengulas kembali dan diikuti dengan ayat kesan. Pelajar kena tahu kepemimpinan dia cara jawab dia lebih kurang sama dengan 5 prinsip asas pengurusan, namun dia kena masukkan nilai-nilai ataupun ciri-ciri kepemimpinan itu dan selain daripada itu pelajar kena tahu tentang watak-watak yang orang kata menjadi pemimpin dalam teks tersebut. Okey, sebab apa orang kata bila nak menjawab kepemimpinan yang lain tu okey. Bila datang pada contoh selalunya akan orang kata ramai pelajar yang akan hilang markah sebab apa? Dia tak tahu cerita, dia tak tahu watak tu. Sebab selalunya kepemimpinan ni dia akan tanya menjurus kepada watak-watak tertentu. Okey, Okey, sekarang kita masuk kawalan yang akhir. Okey, kawalan ni pelajar kena ingat kata kunci dia ialah kawalan ini akan berlaku pada sebelum, semasa, projek dan
selepas. Okey. Jadi di sini pelajar boleh tengok juga kalau definisi dia maksud dia ialah proses untuk memastikan kegiatan dan aktiviti yang dilaksanakan terarah. Okey. Jadi di sini kita boleh nampak dah. Dia akan buat kawalan dan selalunya kawalan ni akan dilakukan oleh pemimpin. Okey, oleh pengurus projek ataupun oleh raja ataupun ahli perniagaan. Sebab apa? Dia akan tengok apa yang dia nak capai, apa yang dia nak laksanakan dan dia akan pastikan semuanya berjalan dengan lancar dan seperti mana yang dia hendak. Okey? Jadi sebab tu proses kawalan ni akan berlaku sebelum, semasa dan selepas. Kalau kita tengok soalan yang berkait dengan kawalan, dia pernah keluar pada 2014 dalam ulangan dan 2019. Okey, jadi di sini dia tanya tentang kawalan yang dilakukan. Okey, jadi pelajar kena tahulah sebelum kena buat apa. Okey, jadi dia kena rancang aktiviti, dia kena lantik orang kata tenaga kerja yang sesuai dengan aktiviti yang dirancang supaya benda tu semuanya elok, lancar. Okey. Dan kemudian dia kena adakan plan B. Sebab apa? Kalau plan A tak dapat dilaksanakan, dia akan melaksanakan plan B. Dan semasa program itu berlaku, kalau ada apa-apa yang masalah yang timbul, dia kena selesaikan. Okey, menggunakan plan B tersebut. Dan akhir sekali, bila dah berakhir majlis tersebut, dia akan lakukan kawalan selepas dan dalam selepas ini selalunya dia akan panggil mesyuarat untuk membuat penambahbaikan pada masa akan datang. Berikut merupakan fakta yang terdapat di bawah kawalan. Okey, di bawah kawalan pun ada proses kawalan, kepentingan kawalan, peranan kawalan dan kawalan berdasarkan 5 prinsip asas pengurusan. Jadi kalau kita dia tengok orang kata tugas dengan kehendak soalan. Okey, kadang-kadang dia nak peranan, kadang-kadang dia nak kawalan berdasarkan 5 prinsip asas ataupun kadang-kadang dia nak kepentingan dan proses. Okey, ini merupakan fakta yang lebih kurang menjurus kepada 5 prinsip asas. Contoh macam proses, orang kata dia menyelia proses pelaksanaan iaitu sebelum, semasa dan selepas. Okey, dan untuk kalau kawalan berdasarkan pengurusan, dia ketika merancang dia akan melaksanakan kawalan tersebut. Okey. Contoh kita tengok di sini selalunya dia kata Sultan Muzaffar Shah telah berjaya mengemudi Kesultanan Melayu Melaka melalui prinsip kawalan. Ulaskan kepentingan prinsip kawalan. Macam mana kita nak tengok kenapa kawalan ini penting? Jadi kalau nak jawab, kalau 25 markah, ini contoh pendahuluan. Pendahuluan ni saya tak nak sentuh dah sebab apa? Pelajar pun dah tahu kena bagi definisi konsep. Kalau ada nama watak, bagi nama watak. Kalau teks, bagi teks secara umum. Ataupun bagi tentang isi-isi penting yang akan ada dalam isi pelajar. Sekurang-kurangnya 2. Okey, jadi ini kita tengok isi 1. Dia punya kepentingan ialah untuk memastikan aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik ataupun teratur, terarah. Okey, jadi kemudian kita kena bagi huraian macam mana yang nak dilaksanakan secara teratur ni. Dan kita bagi contoh. Okey, kalau ada ayat huraian, kalau soalan tu dia kata huraikan, maka ayat huraian yang pertama tadi dah dapat markah. Okey, dan kemudian kita boleh tengok selepas contoh ada lagi ayat huraian yang diberikan ataupun penjelasan ataupun ulasan. Kalau ayat perbincangan, pelajar akan nampak ayat pro dan ayat kontra iaitu jika maka diikuti dengan ayat kesan. Okey, ini untuk isi yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang terakhir iaitu contoh yang kedua tentang kawalan. Kenapa kita kena buat kawalan ni? Peranan dia ialah untuk menjadi panduan bagi mengelakkan penyelewengan. Jadi di sini kita boleh
tengok kawalan yang dibuat pada orang kata Sultan Muzaffar Shah ni, yang satu tu ialah tentang tahta. Okey, sistem pewarisan ni perlu orang kata diikuti, dipatuhi, dan sepatutnya Sultan Muzaffar ataupun Raja Kasim ni yang menjadi raja, tapi dia telah diusir. Okey, jadi di sini dia dan orang kata pengikut dia yang membantu dia tu telah berusaha untuk memastikan sistem ini dilakukan dengan betul ataupun ikut balik. Jadi sebab tu ada peristiwa yang dia pergi menyerang Raja Rekan ataupun orang kata mengambil balik tahta yang sepatutnya dimiliki oleh dia daripada adik dia, iaitu Raja Ibrahim ataupun Sultan Abu Said. Okey. Jadi di sini kalau pelajar tengok, ada fakta, ada huraian, ada contoh dan huraian penjelasan, dan akhir kali diikuti dengan kesan. Baik, itu saja. Saya harap pelajar faham. Kalau pelajar tak dapat nak menguasai, pelajar boleh rujuk nota, baca soalan dan jawapan yang diberi, dan pelajar kena faham kata tugas, kehendak soalan betul-betul. Kadang-kadang jawapan yang diberi itu tak lengkap. Okey, jadi pelajar yang kena lengkapkan. Kalau tengok yang ini jawapan ni tak lengkap sebab tak ada ayat huraian yang kedua ataupun tak ada ayat penjelasan, perbincangan tak ada ayat pro. Jadi pelajar kena tambahlah sendiri. Okey, tapi gambaran yang diberi itu ada dekat situ. Dan kalau pelajar baca soalan dengan jawapan tu, saya rasa jelas ya. Dan kemudian pelajar boleh ingat fakta tu dalam jadual yang saya berikan pada nota tersebut.